Antara sedar ataupun tidak, hari ini kita dah masuk ke Bulan Rejab. Bertemu sekali lagi kita dalam Sembang Kemanusiaan bagi tahun 2020 dan mungkin adalah sembang yang pertama kali untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan seorang yang saya kira sangat dekat dengan isu kemanusiaan di Syria, yang telah menghabiskan mungkin kehidupan dia memperjuangkan isu-isu kemanusiaan bagi masyarakat di Syria, tentang mana perjuangan tentang bila waktu Ramadannya, bila musim sejuk ni. Inilah antaranya Seri Kandi lah mungkin kita katakan, banyak kehadapan dalam membawa isu-isu ni. So saya nak kenalkan sekali lagi pun tak apa, mungkin dia dah kenal, tapi saya kenalkan lagi sekali, iaitu Ustazah Siti Sakinah binti Mir Umar Baki, merupakan pengerusi Syria Care. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tuan sihat? Sihat, tapi berdebar dengan intro tadi tu. Oh, berdebar. Sebab tadi dah sepanjang hayat kan buat kerja ni kan. Tapi nampak macam sepanjang hayat dah. Mak kata apa, Toreh tu memang keluar Syria Care. Oh, dalam Syria Care. Okay tak, so kita nak bincang ataupun kita nak bersembang-sembang lah mengenai bagaimana dengan saudara-saudara kita dekat Syria tu. Adakah kehidupan mereka hari ini dah bertambah lebih baik, ataupun macam mana, lebih teruk lagi ke, ataupun serangan makin banyak? Mungkin Ustazah boleh ceritakan dekat mereka di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, isu ataupun situasi ataupun senario yang berlaku di Syria pada hari ini sebenarnya telah berlaku sejak lebih daripada 8 tahun yang lalu, ya, bermula. Dan dari masa ke semasa, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sebenarnya kita tidak nampak sebarang perubahan ke arah kebaikan. Malah situasi di sana makin lama makin teruk. Ya, sejak tahun lepas lagi, lebih daripada 3 juta orang pelarian sudah pun berpindah dan mencari perlindungan di kawasan utara Syria, iaitu di kawasan Idlib. Namun yang kita kesali dan kita rasa sangat sedih adalah kerana sejak dari Disember tahun 2019, jumlah mereka yang terpaksa berpindah randah itu makin bertambah. Jika sebelum ini mereka datang daripada kawasan selatan Damsyik, daripada kawasan timur Ghouta, telah pergi ke kawasan utara, di utara itu maksudnya Idlib, tetapi di Idlib tu di selatan Idlib. Tetapi sekarang ni mereka yang berada di selatan Idlib tu, setelah mereka berpindah ke sana kerana menyangkakan Idlib itu adalah satu kawasan yang selamat bagi mereka, tapi ternyata pada hari ini kawasan yang selamat itu tidak lagi selamat untuk mereka. Jadi kawasan yang di selatan Idlib itu telah dibedil dengan begitu dahsyat sekali sejak daripada Disember 2019 sehingga ke saat kita berada di sini. Dan pada sekitar daripada Disember sehingga bulan 2 baru-baru ini kita melihat hampir 1 juta ataupun barangkali lebih pelarian-pelarian baru. Jadi ini menambahkan jumlah pelarian yang sedia ada. Ya, kalau sebelum ni dalam 3 juta, tambah dengan yang baru lagi 1 juta, sudah ada lebih daripada 4 juta orang berada di dalam satu kawasan yang tidak begitu besar sebenarnya. Dan mengikut pengalaman ataupun apa yang saya lihat sewaktu melaksanakan misi kemanusiaan musim sejuk baru ni, memang kalau kita masuk kawasan Atma tu, sejauh mata memandang kita nampak kemah je. Kemah di bawah, kemah di atas bukit, kiri kanan kemah, depan belakang kemah. Ya, uzur Macam-macam. Ya, ada yang sangat-sangat uzur yang dibina daripada kain, misalnya selimut-selimut lama, kapet-kapet buruk kan. Dapat bantuan daripada NGO-NGO yang
baru adalah kemah yang sedikit elok. Jadi berbagai. Tetapi yang kekhawatiran kita adalah yang pelarian yang baru ni, yang 1 juta ni. Sebab dia berpindah dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi kita tak sempat nak menangani perpindahan beramai-ramai ni. Macam ni pula yang duduk di bawah pohon zaitun tu. Berlaku betul-betul. Berlaku. Jadi sebenarnya sebelum ini, dalam bulan 9 barangkali tahun lepas, kita dah nampak ada satu perpindahan beramai-ramai pada masa itu musim panas, dan kita lihat bagaimana mereka terpaksa berlindung di bawah pokok zaitun, tapi itu musim panas, Ashraf, ya. Jadi panas macam mana pun, tapi tahan lagi lah. Yang kita sedihkan adalah sekarang ni, sebab walaupun sekarang dah masuk bulan 3, tetapi kesejukan tu masih terasa lagi. Dan masih lagi terdapat mereka yang berada di kawasan-kawasan lapang, di tepi-tepi jalan yang tidak mempunyai perlindungan. Dan kalau ada pun mereka terpaksa berkongsi dengan saudara mara, kawan-kawan. Satu kemah yang kecil saja kadang-kadang hingga 2, 3 ataupun 4 keluarga. Jadi bayangkan setiap keluarga dengan anak kecilnya, ada yang terpaksa tidur berdiri. Yang tu yang saya Tidur berdiri pun ada. Tu macam mana kan? Dan ada semalam saya tengok satu video bagaimana ayah tu keletihan, tertidur atas lantai, kat mana saya tak pasti. Tapi anak kecil dia tu tersengguk-sengguk ni, punya penat sampai tersembam ke depan. Dan last bapak tu dah macam pingsan, dah tak terjaga. Last kali ada orang datang ambil anak tu, baringkan anak tu. Satu keadaan yang sungguh menyayat hati, dan itu cuma satu daripada jutaan kisah mereka. Jadi bagi setiap mereka yang melarikan diri itu, sudah pasti ada cerita di sebalik perpindahan mereka. Rata-rata semasa Ustazah pergi ke misi tersebut, kebanyakan golongan mana yang terjejas akibat isu ni? Kanak-kanak ke, wanita ke? Sudah pasti satu perkara yang kita lihat dalam mana-mana peperangan pun, kanak-kanak dan wanita adalah merupakan mangsa yang paling ramai. Dalam konflik yang berlaku, barangkali dalam 60% adalah kanak-kanak. Sebab orang lelaki mungkin ada sebahagian daripada mereka buat berperang dan sebagainya, ada yang meninggalkan balu, meninggalkan anak-anak, dan juga orang-orang tua. Barangkali ada yang ahli keluarga dia meninggal dan sebagainya. Jadi sangat-sangat menyayat hati apabila kita tengok bilangan anak yatim pun sangat ramai di sana. Kita tak menang untuk cater semua kan. Kalau kita di Sri Lanka ni dengan The Orphans Project, kita dapat menaja dalam lebih kurang 600 orang anak-anak yatim, alhamdulillah. Namun jumlah yang memerlukan penajaan jauh lebih ramai. So antara sedikit kita gambaran yang diberikan oleh Ustazah mengenai situasi di Syria pada masa ini, yang mana bermula 2011 sehingga ke 2020 ni macam tak ada penamatan lagi. Menjadi lebih teruk lagi. Ya, betul. Okey, dan Ustazah pun baru balik daripada misi baru lah datang balik dari misi bulan 12 itu, misi Bantuan Musim Sejuk, dan now nak ke Ramadan pula. So sepanjang mungkin Ramadan ni dah beberapa kali Ustazah first Ramadan di sana. Macam mana keadaan Ramadan mereka di sana? Baik, saya masih ingat lagi pada tahun 2014, sewaktu saya masa tu first time kerja di sini kan, dan melalui Ramadan. Pada ketika itu pun mereka sudah bertanya dengan ulama mereka dan kalangan guru-guru mereka, bagaimana jika mereka wisal ataupun menyambung puasa. Maksudnya dia tak buka puasa, dia sambung lagi puasa the next day. Tapi wisal ni adalah sesuatu yang Nabi larang. Tapi dia tanya, boleh tak dia wisal? Sebab apa? Sebab dia tak ada makanan nak buka puasa. Itu pada waktu itu berlakunya kepungan di beberapa kawasan seperti di Timur Utara dan sebagainya. Keadaan sebenarnya tidak berubah bagi mereka. Kalau kita di sini Ramadan tu kita look forward, kita ternanti-nanti. Ada yang ada, biasanya setengah keluarga ni ada hidangan istimewa kalau Ramadan kan. Saya pasti mereka pun sama seperti kita, satu ketika dulu. Tapi pada waktu ini Ramadan, bukanlah kita nak kata Ramadan tu tidak bermakna bagi mereka, tetapi mereka just go on a daily basis. Survive hari ini, besok hidup barangkali. And then fikir lagi. So dia punya dia tidak memikir jauh sampai ke Ramadan kan. Dan sudah pastinya kesulitan mereka bermula daripada hari ini sehinggalah ke Ramadan itu. Jadi kalau kita dapat ringankan bebanan mereka dan memberi sedikit kegembiraan mereka di dalam bulan yang mulia itu, memberi harapan kepada mereka bahawasanya masih lagi ada orang di luar sana yang ambil peduli, walaupun kita jauh, walaupun kita tak kenal dengan mereka, tetapi itu sebenarnya memberi harapan. Hope tu sendiri boleh membantu mereka melalui kehidupan yang sangat sukar. Ramadan yang sangat memerikkan, maksudnya ya, betul. Suasana Ramadan tu
kalau kita berpuasa kat sana ada tak macam ni bazar ke ataupun masa meriah nak pergi solat tarawih berjemaah ramai-ramai ke, ada tak suasana tu? Ya, Ramadan ni memang bulan yang istimewa. Dekat mana-mana pun kita kata pasti dia punya roh ataupun keadaan tu dia tak sama kita rasa bila Ramadan kan. Dan sewaktu kami berada di sana dulu dan Ashraf sendiri pernah melaluinya, kita terpaksa berpuasa, bukan terpaksa kita berpuasa selama 17 jam ya, antara 16 hingga 17 jam kerana tempoh musim panas siang lebih panjang. Itu satu pun dah dugaan yang besar. Okey, kalau kita katakan ada kemeriahan tu bagi mereka yang ada keuangan, bolehlah mereka berbelanja. Mestilah dia ada air dia yang warna hitam tu, saya tak ingat nama dia kan. Tapi saya tak lalu nak minum air tu, dia pahit sikit. Kemeriahan tu pasti ada, tetapi bagi mereka yang mempunyai kemampuan, kebanyakan daripada mereka sekarang ni tidak ada kemampuan tu. Jadi tengok aje lah. Mesti menyedihkan lah kan. Dia mungkin dia teringat waktu zaman sebelum perbualan, mesti dia rindu zaman waktu macam tu kan. Dia orang kebanyakannya bukannya zaman-zaman sebelum ni kan, bukannya orang susah, hidup senang. Saya ingat lagi satu kisah di mana ketika itu kita menyampaikan bantuan di kawasan Madaya. Madaya ni di barat kota. Masa kita hantar tu, masa tu kawasan tu dikepung dengan begitu teruk sekali sehingga kita diorang makan daun, makan rumput pada waktu tu. Memang actual berlaku at that time. Dan bila kita hantar bantuan tu, kita tengok, ish, cantiknya rumah kau. Pintu marmar, dinding marmar, pintu kayu besar. Maknanya diorang asalnya orang yang berada kan? Senang, ya. Tapi keadaan telah menyebabkan mereka kehilangan segala-galanya. Ada di kalangan mereka kehilangan semuanya sekelip mata. Adik keluarga pun hilang? Itu juga kan. Ada saya jumpa budak tu, dia kata kembar dia meninggal. Maknanya dia sama-sama kena runtuhan. Rumah dia kena bom. Kembar dia meninggal, dia sendiri cedera sampai ke hari ni. Saya rasa dia dah 13 kali buat operasi kaki. Itu bagaimana kan, half of you dah tak ada. Ataupun barangkali yang ibu meninggal ataupun yang bapa meninggal. Saya masih ingat lagi satu video kita pernah tengok dulu, bagaimana budak tu menangis dekat jasad ayah dia yang meninggal. Ayah jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Kita yang tengok pun rasa sedih. Kita tengok tu yang macam berapa second je kan. Bayangkan dia yang terpaksa lalui tu macam mana. Kita nampak derita fizikal lain, derita dalam tu lagi mungkin diorang je lah. Kita kata kalau dah meninggal ni, kalau dapat tengok mayat pun jadilah kan. Bagaimana pula yang setengah tu mayat tak jumpa sebab duduk bawah runtuhan. Dan biasanya rejim dia menggunakan double tap. Double tap ni maknanya dia jatuhkan bom. Lepas tu orang kat situ misalnya mati ataupun cedera, orang datang bantu, dia bom balik kawasan tu kali kedua kan. So ada kalangan mereka, saya ada jumpa satu wanita ni, dia kata dia sampai sudah dia tak tengok mayat suami dia sebab dia terpaksa melarikan diri dan tak boleh patah balik nak tengok ataupun nak cari ataupun nak kebumikan mayat suami dia. Sampai macam tu sekali. Berat dugaan dia orang sangat berat. Tetapi apa yang berlaku kat mereka ni sebenarnya dugaan bagi kita juga. Sebab Allah nak tengok juga kita ni peka ke tak peka, peduli ataupun tidak tentang apa yang berlaku. Jadi kita ambil kesempatan ni, sebenarnya ni peluang kita nak cari pahala sebenarnya. Allah bagi peluang kat kita. Kita tak perlu melalui penderitaan seperti itu. Mereka berhadapan dengan, mereka perlu bersabar dan sebagainya kan untuk mendapat pahala. Kita sekadar kita belas kasihan, kita bantu ringankan bebanan, kita pun boleh mendapat ganjaran yang cukup besar insya-Allah. So macam mana pula dengan kempen Ramadan Al-Khair yang dah masuk siri ke-8? Maksudnya tak tahu buat. So ada tak kelainan tahun ni untuk kempen Ramadan Al-Khair kita nak meringankan beban mereka kat sana? Baik. Untuk kali ini istimewanya kita setiap tahun pun kita akan menyediakan makanan iftar. Sebelum ni kita datang dengan nama Care for Syria. Care for Syria pula, Food for Syria. Food for Syria tu kita menyediakan makanan lah untuk para pelarian di sana. Kali ini kita mengambil inisiatif baru, idea baru, mengambil trending zaman sekarang ni, orang suka pesan-pesan makanan. Delivery food. Lebih kurang lah macam tu lah kan.
Kita suka pesan makanan kita, kemudian dihantar ke rumah kita, ke pejabat dan sebagainya. Jadi kali ini berbezanya kita boleh buat tempahan melalui telefon kita. Kemudian makanan itu dikumpulkan dulu pesanannya tu, tak adalah kata order satu hantar satu kan. Bukan satu hari ni proses lah. Tak, kita akan kumpulkan dulu. Kemudian kita akan agihkan sewaktu bulan Ramadan nanti di bawah nama baru iaitu Order Food. Order Food. Order Food tu agensi ada? ODER. ODER. FOOD ni ada kat sini kan? Ada. Ni okey. Dia bukan typo lah, dia memang Bukan typo. Orang ingat asal tak ada R ni kan. Memang macam itulah dia orang ni create kan. So branding kan. Kita rebranding balik hashtagnya Raikan Ramadan bersama dengan Order Food. Now everyone can help, ya. Jadi saya mengambil kesempatan lah kat sini bagi semua yang menonton ini, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita membantu sesama manusia. Dan seruan ini ditujukan kepada semua sebenarnya, orang Islam dan yang non-Muslim juga, untuk sama-sama kita menyumbang. Sekarang ni kita datangkan dengan cara yang lebih mudah. Boleh pergi ke laman Sesawang Syria Care untuk maklumat lanjut tentang cara-cara ni. Boleh juga pergi ke Facebook page Syria Care Malaysia dan juga ke IG Syria Care Malaysia. Follow, jangan tak follow nanti kata tak tahu, kata kita tak share pula. Kita dah share ni sekarang. Jadi ambil peluang. Mungkin setengah tu Ashraf, dia orang fikir nak kena bagi dalam bulan puasa baru nak dapat pahala. Pahala yang besar tu. Okey. Kita bagi dari sekarang. Kenapa? Kita nak kena sediakan dapur-dapur ni. Nak suruh dapur berasak ni, kita bukan nak bagi makan seorang dua. Kita nak bagi makan ribu-ribu sehari. Ribu-ribu sehari. Kalau kita ada 6 dapur, sekurang-kurangnya satu dapur antara 1,000 ke 2,000 orang boleh bagi makan. Persediaan kena lagi cepat, kena lagi awal. Kena lagi banyak. Sebab dapur tu banyak kan. Jadi kita nak minta orang ramai untuk sama-sama menyumbang untuk Order Food. Dan dalam masa yang sama, sebelum saya lupa, untuk kempen Ramadan akhir ni sebenarnya kita juga bakal menggerakkan pembinaan rumah. Sebab diorang ni macam kita sebut tadi lah kan, yang tak ada kemah, yang mungkin ada kemah tapi tak sempurna, yang buruk dan sebagainya, dan ada yang tak ada kemah langsung. Jadi kita nak segerakan juga tentang pembinaan rumah. Kita akan untuk sepanjang kempen Ramadan ni yang kita namakan Kampung Malaysia. Kampung Malaysia di Syria. Okey. Jadi di kampung ni kita akan ada klinik, kita akan ada sekolah, kita akan ada kedai, kita akan ada apa lagi, klinik, sekolah, kedai, masjid of course. Dan sekurang-kurangnya 200 rumah. Jadi itu semua bakal berjalan dalam 200 rumah untuk berapa orang? Satu rumah, satu keluarga lah. Maknanya kalau kata 5 orang satu keluarga, 5 kali 200, 1,000 agak kan? Boleh lah. Okay. Dalam 1,000 orang mendapat perlindungan di situ dengan sekolah dan segalanya. Itu semua bakal berlangsung dalam kempen Ramadan akhir. Dan jangan lupa Order Food. Order Food khas untuk iftar Ramadan pada tahun ini. Jadi rebutlah peluang, jangan tunggu lama-lama lagi. Bagi saham daripada sekarang, nak sediakan dapur, nak berikan bahan. Kita nak daripada hari pertama Ramadan tu dapur-dapur kita dah berasap. Dan insya-Allah kita berazam tahun ini untuk memastikan semua dapur-dapur kita yang 6, tahun lepas kita ada 6, berasap dan dapat menyediakan makanan sampai ke hujung Ramadan. Kita tak nak terberhenti tengah jalan, insya-Allah. Kita boleh buat ni, tapi dengan sokongan semua orang yang kat luar sana, insya-Allah. So tadi dah ada makan, dah ada tempat tinggal. Pendidikan ada tak? Ya tak ya, masya-Allah. Of course, kita ada sekolah-sekolah kita yang sedang berjalan di sana yang memerlukan dana, sebab kita nak jalankan sekolah ni bukan sebulan dua, nak sepanjang tahun kan. Baik, kita ada sekolah, kita ada Ma'had Abi Hanifah An-Nu'man. Itu sebuah ma'had yang menghasilkan, masya-Allah, saya pergi bawa ni malu saya duduk dengan dia orang. Alim ya, masya-Allah. Dengan dia bagi ucapan-ucapan dia kan, orang malu sangat. Tapi hebatnya ilmu yang disampaikan kepada mereka menjadikan mereka doa yang bakal keluar mengajar pula di masa hadapan. Kita ada dua buah sekolah. Dia actually satu nama, tapi satu untuk lelaki-lelaki, anak yatim lelaki-lelaki, satu untuk anak yatim perempuan. Dia asing kan ke sekolah? Dia asing, tapi sebelah-sebelah di kawasan tapak yang sama. Jadi yang lelaki-lelaki itu dah memang berfungsi lah sejak 2 tahun yang lalu. Yang perempuan dalam proses pembinaan sekarang dan bakal budak-budak tu dah sekarang dekat sekolah lain. Dia bangunan buruk je Ashraf, bangunan kontena. Kalau musim panas tu macam apa? Faham sangat. Jadi kita nak pindahkan dia orang
So ada 2-3 kat situ. Kemudian kita ada satu lagi pusat pendidikan di Gaziantep, iaitu untuk rakyat Syria yang berada di Turki. Ada di kalangan mereka terpaksa bekerja, tercicir pelajaran. Jadi kat situ dia orang berpeluang untuk belajar, dan di samping belajar Quran, hadis dan sebagainya. So ini adalah ongoing, dan dia memerlukan penajaan sepanjang tahun lebih kurang 700,000 untuk ke semua sekolah ini. Jadi kita sangat-sangatlah mengharapkan kerjasama daripada semua orang untuk memastikan projek-projek ini terus berjalan, memberi manfaat, dan jangan lupa apa yang kita beri pada mereka di dunia sebenarnya memberi manfaat kepada kita di akhirat nanti. Ya, betul. Okey, macam mana pula Ustazah tentang sejak dirancangkan order food pada 19 Februari hari tu sampai hari ni sambutan orang ramai? Alhamdulillah, slowly but surely, sebab benda slowly but surely, setakat ini kita telah pun mengumpul kalau tak salah saya dalam lebih daripada RM30,000 untuk order food. Tetapi itu jauh lagi daripada sasaran kita. Dan kita masih ada, kita puasa berapa bulan? 24. Maknanya kita ada sebulan lebih, sebulan setengah lagi sebelum Ramadan, dan kita harap benda ni dapat meningkat supaya sementara sebelum Ramadan tu lagi kita dah dapat kumpul 1 juta kalau boleh, supaya kita nak menggerakkan dapur-dapur tu daripada awal lagi. Sasaran untuk tahun ni berapa? Sasaran keseluruhan bagi kempen Ramadan Al-Khair adalah 7.5 juta. Jadi itu merangkumi semua, dan untuk makanan saja saya fikir kita nak lebih daripada 5 juta supaya kita dapat bagi makan koridor makan. Satu perkara perlu kita ingatkan, jumlah pelarian meningkat every day. Meningkat. Jadi kita tak boleh dengan nombor yang lama. Kalau boleh kita nak kena meningkat lagi. Betul, kata statistik yang keluarkan oleh United Nations pun 6.5 juta sekarang ni, dan dijangka akan meningkat lagi 2.5. Pasti. Sebab 1 juta dah berlaku baru ni kan. Sebenarnya diorang pun dah tak boleh nak keep track the exact numbers. Dia bagi 1 million, it could be more kan, sebab terlalu ramai yang terpaksa melarikan diri. Okay, so kita dah nak di akhir pada rancangan ni. Jadi apa harapan Ustazah kepada mereka kat luar sana? Bantulah saudara-saudara kita yang ada di Syria ni sekarang ni memang memerlukan bantuan. Diorang nak bekerja pun saya rasa tak ada tempat nak bekerja. Tak ada. Nak keluar pun tak boleh. Saya selalu dapat mesej tanya nak minta kerja. So salah saya dibuatnya. Orang sana tak kerja? Orang sana. Dia tahu Syria Care ni kan, jadi tanya ada tak pekerjaan. Dia nak kerja tapi dia nak kerja, betul. Bukan orang malas. Apa saja yang dia boleh buat dia nak. Betulkan mindset tu. Bukan dia meminta-minta sebab dia malas, tetapi keadaan yang memaksa dia begitu kan. Jadi saya nak ambil kesempatan di sini pertama sekali ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menyokong usaha-usaha kemanusiaan Syria Care. Tak kira di mana saja anda berada, sama ada di Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei, ataupun di mana-mana sahajalah di dunia ini. Dan keduanya saya mengharapkan agar anda semua terus memberi sokongan kepada kerja-kerja ini. Kita nak slow down pun keadaan kat sana bertambah tak boleh nak handbrake lagi. Tak boleh nak handbrake. Saya pun kadang-kadang, kita pun manusia kan, kadang-kadang rasa penat juga kan. Tengok benda ni bila nak habis, Letih nak minta kan. Ya, kan letih nak minta, tetapi kita berusaha, insya-Allah dengan sokongan anda semua, saya yakin insya-Allah tahun ni kita juga boleh mencapai sasaran, malah lebih lagi. Dan setiap kali kita ada lebih, maknanya lebih ramai orang yang akan kita So nanti akan ke Syria ke untuk hantar? InsyaAllah biiznillah. So jangan tiba-tiba ada panggilan minta duit ke tu bukan lah. Selalu dapat pengerusi yang dapat panggilan. Okey. Kali yang keempat Okey, insya-Allah itu saja antara sedikit perkongsian daripada Ustazah Siti Sakinah yang mana banyak pergi ke lapangan ke Syria, menceritakan sendiri pengalaman beliau ketika berada di Syria melalui bulan Ramadan. So insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain segmen dengan topik yang lebih menarik. Dan terima kasih Ustazah dan terima kasih Ashraf. Okey, dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
living dangerously every single day with uncertainty, fear, pressure and doubt, thousands of sleepless nights, an unpredictable sunrise to sunset. And in the years to come, at some undetermined future, with the soul of the country in their hands, to unlock the key of future possibilities for Syria. Thus, what do we have to do? Help us to send these children to school. Solemnly, sincerely, education is extremely crucially important. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW memuliakan kehebatan bumi Syria dengan menyebut, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatilah kami dengan Syam. Maknanya, Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat, Syam bukanlah masalah mereka semata-mata, tetapi ia adalah masalah kita. Ayuh Malaysia, kita lakukan sesuatu untuk kita Syria.